Ya, sedar tak sedar rupa-rupanya PT-PTN akan menyambut ulang tahunnya yang ke-25 tahun. Jadi jangan lupa untuk saksikan secara langsung majlis sambutan Jubli Perak 25 tahun PT-PTN yang akan dirasmikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Julai iaitu esok. Ya, untuk berbicara lebih lanjut mengenai PT-PTN 25 tahun membangun generasi cemerlang, saya bersama dengan Ketua Pegawai Kewangan PT-PTN Tuan Azhar Ahmad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, bercerita mengenai 25 tahun, satu sejarah yang cukup lama. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu latar belakang PT-PTN dan bagaimana ianya bermula. Okey, terima kasih Syafiqah kepada semua penonton yang saya hormati sekalian. Sebenarnya pada tahun ini genap PT-PTN usia 25 tahun yang mana kita mula ditubuhkan bermula 1 Julai 1997 sehingga 1 Julai baru ni genaplah usia kita 25 tahun dan dalam tempoh 25 tahun ini sebenarnya banyak yang kita lalui dan dia mampu mematangkanlah PT-PTN. Okey, daripada segi tujuan penubuhan PT-PTN ni kalau kita tengok sebenarnya asas utamanya adalah untuk memastikan semua pelajar yang layak dapat meneruskan pengajian tanpa ada masalah kewangan. So itu asas utama kita start daripada situ. So kalau kita tengok, kita faham bahawa dengan adanya pembiayaan pendidikan, pelajar dapat belajar dan seterusnya dia dapat mengubah taraf hidup. Kan, so maksudnya daripada dia dah ada kejayaan, dia boleh belajar dan seterusnya dapat bekerja dengan cemerlang lah. Okey, kalau kita tengok balik, kita sorot balik, kita imbas balik sebelum ada PT-PTN. So bagaimana para ibu bapa yang tak ada kewangan untuk menghantar anak masuk ke Menara Gading. So amat sukar. Mungkin pada masa tersebut kalau kita tengok ada mak ayah yang mungkin ada tanah ataupun ada haiwan ternakan seperti lembu dan kerbau, terpaksa menggadaikan tanah ataupun menjual haiwan-haiwan tadi bagi memenuhi hasrat untuk menghantar anak ke Menara Gading. So itu bagi yang berada. Bagaimana pula yang memang kurang berkemampuan. So sudah tentunya anak-anak mereka terpaksa memendam hasrat untuk menyambung belajar dan mereka terpaksa bekerja untuk menjara keluarga. So pada masa tersebut kita tengok amat sukar. InsyaAllah dengan adanya PT-PTN selepas tu keadaan telah berubah. So sebenarnya idea penubuhan PT-PTN ni kita bermula daripada cetusan idea daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan pada masa tersebut yang mana hasrat dia adalah untuk membuat pendemokrasian dalam pendidikan. So maksudnya PT-PTN datang sebagai pelengkap, kita menyediakan pembiayaan bagi membolehkan pendemokrasian itu dilaksanakan. So daripada situlah bermulanya kita start berkhidmat yang mana kita ditubuhkan di bawah Akta 566 ataupun kita panggil sebagai Akta Perbadan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997. Kita mula beroperasi bermula 1 November 1997. Bangunan kita panggil bangunan Wisma Cis Perdana dekat Jalan Semantan kalau pernah lalu kawasan tu. Sekarang dia berdekatan dengan istana lah dalam belakang. So tahun 1997 seterusnya kita start dengan 8 pegawai saja sebenarnya. 8 pegawai yang mana kita pinjam ataupun kita buat pindahan secara pentadbiran daripada Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kewangan. So 8, lepas tu kita bertambah. Pada tahun 2015 kita telah berpindah ke bangunan baru dekat Jalan Yap Kuan Sing. Kita panggil Menara PT-PTN. So kita belilah bangunan tu, kita beli. Dan sebenarnya pada masa yang sama juga dalam tahun 2012 kita sedar pentingnya PT-PTN berada dekat dengan masyarakat. So maksudnya kalau sekiranya peminjam ataupun ibu bapa ataupun pelanggan nak berjumpa dengan kita, dia boleh datang cepatlah. So bermula tahun 2012 ni kita mula membuka cawangan PT-PTN di seluruh pelosok tanah air. Bermula daripada Perlis hinggalah ke Sabah. Kita ada 64 cawangan secara keseluruhannya sehingga sekarang. Bercakap mengenai penubuhan yang sudah pun mencecah umur 25 tahun. Saya rasa ramai penonton Selamat Pagi Malaysia juga berterima kasih kepada PT-PTN kerana PT-PTN dapat memberikan cahaya dan juga sinar kepada mereka untuk menyambung pelajaran. Saya juga sama, terima kasih kepada PT-PTN kerana saya juga peminjam PT-PTN. Apapun kita nak bertanya jugalah, sepanjang 25 tahun ini bagaimana sebenarnya Tuan melihat mereka yang bermula daripada waktu belajar sehingga kini dah pun menjadi profesional. Bagaimana Tuan? Okey, kalau kita tengok sebenarnya tujuan asal ditubuhkan PT-PTN ni
adalah memastikan tiada keciciran berlaku di kalangan pelajar atas sebab kekangan kewangan. So term yang kita gunakan kat sini adalah kekangan kewangan. So selepas tu PTPTN datang untuk melengkapkan terma kekangan kewangan tu kerana kita menyediakan pembiayaan. So kalau kita tengok kat sini, sekiranya mungkin sekiranya tiada agensi macam PTPTN ni, mungkin para pelajar tadi masih kekal dengan tahap sosioekonomi yang lama lah. Maksudnya mungkin tidak dapat melanjutkan pengajian dan sebagainya. So dengan adanya bantuan kewangan ni, mereka dapat membangunkan taraf hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat dan seterusnya kepada negara. So sehingga 30 Jun 2022 sebenarnya kita telah memberikan pelepasan kelas pertama. So maksudnya untuk peminjam kita yang mengambil kursus ijazah sarjana muda yang dapat kelas pertama, kita kata tak perlu bayar. Betul. Okey, tak perlu bayar. So sehingga sekarang ni kita telah meluluskan kepada lebih daripada 82,000 pelajar dengan amount yang terlibat bersejumlah 2.13 bilion, amat besar. Kan? So berkenaan dengan profesional tadi, sebenarnya saya ada juga hadir mesyuarat dengan agensi kerajaan dan kementerian. Bila kita berbicara, kita sembang-sembang, dia berkata, tuan, sebenarnya saya pun sebenarnya peminjam PTPTN. Terima kasih, dia kata. Sebab dengan adanya PTPTN ni, dia dapat melanjutkan pengajian dan seterusnya, tamat dengan perjalanan dan dapat pekerjaan yang baik. So bila saya dengar tu, rasa terharu dan rasa bangga sebab dengan usaha yang kita buat ni, alhamdulillah kita dapat tengok macam mana perkembangan para pelajar ni sampailah bergelar orang profesional. Dan mungkin kalau kita bincang dengan Syafiqah tadi kan, Syafiqah pun salah seorang daripada pelajar yang cemerlang kelas pertama yang dapat pinjaman PTPTN kan. Itulah mungkin di zaman-zaman saya itu salah satu objektif untuk kita belajar lebih baik dan cemerlang tu sebab kita nak dapatkan percuma PTPTN. Jadi itu merupakan satu matlamat untuk adik-adik di luar sana lah sekarang ni untuk sama-sama belajar lebih baik untuk dapatkan percuma PTPTN. Okey, dalam tempoh 25 tahun ini banyak sebenarnya bantuan yang diberikan kepada pelajar di Malaysia, tapi kita nak tahu jugalah liku-liku dan juga cabaran yang dilalui oleh pihak PTPTN sendiri bagaimana. Okey, Syafiqah, kalau kita tengok bumi mana yang tidak dilimpahi hujan, kita tengok sama PTPTN sepanjang tempoh 25 tahun kita dekat PTPTN ni, memang terdapat pelbagai cabaran, ranjau warna-warni yang kita tempuhi sepanjang tempoh tersebut. Tetapi sebenarnya kita menjadikan cabaran yang kita dapat ni sebagai salah satu batu loncatan untuk kita terus berikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan kita. So kita tidak mudah mengalah. So kalau kita tengok dari segi cabaran lah, saya mungkin boleh share 3 cabaran, panjang sangat kan yang lain tu. Cabaran utama kita sebenarnya adalah untuk memastikan dana mencukupi bagi memberikan pinjaman kepada pelajar. So yang tu amat penting sebab kalau kita tengok sekarang ni PTPTN kita menajah lebih daripada 18,000 program di seluruh IPTA dan IPTS. So 18,000 program ni amat banyak, bermula daripada peringkat pengajian diploma sehinggalah ke peringkat PhD. So amat besar dan amount yang kita perlukan adalah sekitar 3 bilion setahun. So dari mana kita dapat sumber kewangan untuk kita cukupkan 3 bilion ni? So yang pertama sekali sudah tentunya kita memerlukan bayaran balik daripada para peminjam kita. So itu adalah sumber utama kita. Sekiranya tidak cukup, kita ada keluarkan sukuk, kita panggil, kita buat penerbitan sukuk di dekat pasaran. So cuma cabaran kita kat sini, bila kita tak cukup, kita kena buat sukuk, kan? Dan kalau kita faham sukuk ni tak seperti kita akan dapat amount yang kita harapkan. Kita kena pastikan tempoh kita keluarkan sukuk tersebut adalah tempoh yang sesuai, yang mana pada masa tersebut mungkin kadar kupon yang ditetapkan tu agak stabil dan terdapat kehendaklah di peringkat investor. So kita kena rancang semua tu. So itu cabaran yang saya nampak yang paling besar dan alhamdulillah dalam tempoh 25 tahun ni kita belum pernah gagal lagi lah untuk menyediakan pembiayaan kepada lebih kurang 180,000 pelajar setiap tahun pelajar baru. Okey, di samping tu juga cabaran yang kedua, kita tengok cabaran untuk kita memastikan supaya dana yang kita ada ni dapat disalurkan kepada peminjam dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sebab kalau kita tengok pelajar bila dia masuk belajar kat IPT, sudah sebenarnya pada masa tu dia perlukan duit. Memang. Kan? So kita kena pastikan hari pertama dia masuk belajar tu dia kena dah ada duit. So untuk memastikan benda ni dapat dilaksanakan, kita telah memantapkan proses kerja kita
kita telah membuat kerjasama dengan pihak universiti, lepas tu dengan pihak bank. So dengan adanya ketiga-tiga pihak ni nanti dia orang akan dapat pastikanlah supaya duit itu masuk tepat pada waktunya. Sebab kita tak macam bank. Kalau bank mungkin dia buat pengeluaran ataupun disbursement tu sekaligus kan bila kita buat pinjaman. Tetapi macam PTPTN, kita akan tengok kalau kata tempoh pengajian dia 3 tahun, kita akan buat 6 kali pengeluaran. Okey. So maksudnya kita ada pecahan-pecahan dia. So setiap tu dah ada dia punya status dan sebagainya lah. Okey. Jadi bersempena dengan sambutan Jubli Perak 25 tahun PTPTN ini, mungkin sedikit harapan daripada Tuan sebelum kita mengakhiri segmen ini, Tuan. Okey, Syafiqah. So sebenarnya harapan saya yang pertama sekali lah kepada para pelajar yang dapat pinjaman PTPTN ni, saya mohon belajarlah bersungguh-sungguh, gunakan duit yang ada untuk tujuan pembelajaran dan insya-Allah kita akan dapat keberkatan. Itu yang pertama sekali, berusaha bersungguh-sungguh dan akhirnya dapat kelas pertama, jadi macam Syafiqah tak perlu bayar. Okey. Percuma. Yang kedua, kepada para peminjam kita, saya merayu supaya bersama-samalah PTPTN untuk kita sama-sama membangunkan modal insan kita yang akan datang, kerana tanpa bayaran yang konsisten daripada para peminjam ni tidak mungkin kita dapat meneruskan lagi agenda yang amat murni ini. Kepada ibu bapa, jangan berlengah-lengah lagi, kita ada simpan SSPN. Yang mana simpan SSPN ni boleh kita tawarkan, okey, yang mana dapat membolehkan anak-anak menyambung belajar kemudian. Okey, terima kasih Tuan Azhar Ahmad, Ketua Pegawai Kewangan PTPTN. Terima kasih sekali lagi PTPTN kerana memberi peluang kepada pelajar yang kurang mampu untuk menyambung pelajaran mereka. Terima kasih banyak Tuan. Okey, selepas ini